It's the Mickey Mouse Clubhouse. Kami, nama tu bantai kita kat sini. Kenapa bantai tak ikut kita? Ni dah penat dah. Okay. Hi Hello guys. Welcome back. Welcome back to our podcast. Bosan tak tengok kita orang? Actually, I bosan tengok you. Oh, okay. Anyway, so What? Ada. Ada. No lah, tak. No, ni dah biasa dah biasa. I'm used to this. okay, so hari kita nak bincang apa ni? Tajuk apa kita hari ni? Tak, firstly kita dah dalam 10 malam terakhir. Okay, lama je perkataan tu. Dia macam tak masuk. Okay, I tak cukup. So basically kita nak raya dah jugalah. Ya, dah raya dah. So sekarang hari Rabu. So Ana ada like 2-3 days lagi. Itu pun kalau kita raya tak mengejut. Kalau kita raya Jumaat. Kalau mengejut tu dan ketupat ketipang lah kau. Banyak. You dah beli ke semua? I mean raya punya stuff. Firstly, this year I tak beli langsung kuih raya. Kuih raya. Okay. Betul. I langsung tak beli kuih raya. Last year adalah juga order. Tapi this year memang tapi you rasa macam tahun ni macam tak ada mood sangat kan? Kenapa? Macam kita cakap lah, kita pun terkejut macam minggu ni dah raya kan? Macam tak perasan cuti pun tak apply lagi. Ya weh, sampai bos marah tak apply bos cuti. Bos pagi-pagi kau apply cuti sekarang. Kalau tak kalau tak nanti tak dapat bercuti lah weh. Masalahnya bukan dia je, like the whole group tak dapat cuti. Betul. Because of this. Sebab kan semua orang tak dapat cuti. Sebab dia nak tunggu cuti I dulu. Macam mana orang penting kan? Oh, maksudnya orang penting. Yes. Dekat office anak pungut. Ya, I kat office macam kena kutip kat tepi soto sampah. Betul. Okay. So basically hari ni kita nak discuss lah hari ni. Kita lari topik sikit. Lain sikit. Lain sikit. Selalu gitu, kita pasal lain. cinta je kan tak habis. Bosan. Hari ni kita lain sikit, kita nak cakap, kita nak bincang lah. Bincang ke atau kita bincang nak lah kan? Discuss lah. Pasal apa tajuk kita hari ni? Independent women. Itu je full stop. Period. Itu je. Ada panjang lagi? Kan tadi. Independent women in their 30s or late 20s. Late 20s dah. Yeah. So bagi you, apa maksud independent woman tu? Apa yang you faham dari perkataan tu? Okay, kalau kita just nak macam take it as it is, independent tu macam you boleh buat benda by yourself on your own. Okay. Like you tak rely on Other people. Memang you just rely on yourself. Macam tu lah. Kalau kita nak just take the word as it is lah. Itu macam like apa orang panggil summarize of the independent woman tu lah. Betul, I pun faham independent woman tu apa yang you faham juga. Tapi adakah you rasa independent woman ni macam dia ada ego dia juga? Dia bukan ada ego. Apa orang kata, orang boleh cakap independent woman ni dia ego. Ego, is it ego? Like macam tu kan selalu ego kan ke? Orang cakap juga dia ego. Dia ego ke dia ada this apa orang kata aura yang orang ingatkan is ego, tapi sebenarnya dia ada different aura compared to probably macam girls compared to perempuan yang in their 20s, like early 20s, less than 25 macam tu. Dia macam I pun tak rasa ego pun. Kan dia macam aura mature, aura sebab I rasa dia dah terlalu biasa sendiri. So dia jadi macam dia tak perlu ke orang lain. And orang nampak benda tu ego. Ya, orang tapi bagi dia tak pun. Dia dah biasa je. Dia macam very confident in himself. Like macam dia boleh hidup
berseorangan macam tu. Dia tak perlu pun I don't need you man. Tapi sebenarnya mungkin ada maybe this independent women in their 30s ni actually dia ada dia punya own point of view. This is what people see, this is what they see. Maybe kita nampak dia macam as an independent person, tapi sebenarnya dia pun ada insecurity dia juga. Betul? Kan? Betul. Dia tak ada pun nampak, I mean luaran orang akan nampak lah dia tu kan, tapi bila dia seorang actually dia perlukan juga. Ya, dia ada insecurities dia juga. I mean, yes, dia ada strength but at the same time dia ada weakness juga lah. Similar to macam orang yang tak berapa independent, dia pun ada dia punya strength juga. Tapi apa kalau independent, kalau macam you dengar macam someone like macam in their 30s kan, and then apa you punya opinion of them? I boleh cakap, okay, before I jawab soalan you, I boleh cakap I rasa I 60% independent woman. 50% claim diri sendiri. 60%. Okay. So, apa maksud you claim diri sendiri tu? Maksudnya you, is it like a good thing? Good thing lah. I mean I can do anything by myself. I tak perlu kat orang. Maksudnya I can drive anywhere I nak, instead of people yang tolong drivekan untuk I, ataupun people yang pick up for me. Kira macam you macam inconveniencing orang lain, you kata? Betul. Other than that, I macam let's say kalau I nak buat apa-apa ke, I just buat je. I tak perlu pun macam nak tunggu orang macam okay aku nak kena ada orang baru aku boleh buat benda ni. Tak. Sebab tak, tapi certain thing I still perlukan orang lah. Sebab tu I kata I claim 60% je lah I. Okay. So apa soalan you tadi? Apa you punya opinion? Opinion. So bagi I, untuk perempuan in their 30s yang independent ni, idola I. Okay. Sebab I belum lagi 30s anyway. Tapi I suka tengok live diorang yang macam very, orang kata apa lah, macam tak fikir pasal orang, nak buat apa-apa pun lantar, buat je, dia ada pendirian dia sendiri. Macam tu. So kalau macam opinion ke apa kan, dia macam tetap dengan opinion dia. Dia macam more chill, relax lagi lah hidup dia, I perasan. Betul. Sebab dia pun dah, I think dia macam dah old enough to ada a firm stand. Betul. For apa yang dia believe And in. dia tak ada nak dengar orang cakap apa pasal dia ke. Kalau macam orang macam kalau yang jenis macam Gucci sikit tu, kalau macam baddie sikit tu kan, nanti like kalau contoh makcik tu cakap ni tak kahwin lagi kau benda kan, dia baddie macam dah 30 tak kahwin lagi. Nanti dia kata macam boleh bagi husband makcik. Enggak betul. Kita I suka I like suka perempuan yang macam tu. Tapi dia I macam I tak baddie. tak, basically susah juga weh nak lawan makcik macam tu. Basically kita lawan dalam hati je lah. Tapi macam cakap tu mesti baik. Dia still hormat lagi lah. Okay. Anyway, so basically macam saya cakap tadi, diorang, I letak diorang as a idola. Tapi benda-benda baik je lah, tak ada benda-benda buruk lah. And then contoh lah, benda yang paling I rasa relate-nya, travel. Okay, sebab bagi I selalu nampak diorang ni boleh travel seorang. yang berani. Macam nak pergi mana, pergi je seorang. Sebab I ada kawan seorang, dia pun independent. I rasa dia independent teruk lah. Tapi dia boleh macam kalau minggu ni nak pergi Seoul, Korea, dia boleh je beli tiket, lepas tu dia terus pergi je. Dia bawa best. And dia tak plan pun itinerary semua. Dia just macam Go. Up and go. So I macam best ni. Kira dia booking everything, booking semua tu? Dia just booking flight je dekat sana, nanti baru dia nak check hotel mana. Kau faham tak? Tapi I tak boleh macam tu. I punya apa orang panggil, Kita ada a bit of anxiety. sebab I apa orang panggil tu, MBTI I J. Okay. Yes, FG. So I punya J tu I perlukan semua ada plan, semua. Faham. Dia I rasa MBTI dia bukan J kot. That's why dia boleh macam gerak je mana-mana. That's why juga I tak boleh ikut dia pergi travel. Sebab dia macam like very easy person lah, macam tak ada fikir apa. I tak boleh macam tu. Tapi I suka hidup dia macam tu. Tapi like, dan dia punya kerja macam mana kau tu?
Dia just apply lah cuti. Office dia tak macam very flexible lah. So macam tak ada yang, dia just bukan legal punya company lah. That's why okay je lah, bos dia bagi je. Okay. Lepas tu apa lagi? So okay lah, macam you cakap apa yang I nampak kan. So you cakap tadi makcik akan macam makcik akan macam tak kahwin lagi semua kan. You pernah kena ke? Dapat? Okay, to be fair, I punya makcik-makcik tak ada yang mulut longkang. Okay. Ya Allah, terima kasih lah kenapa bagi aku makcik-makcik yang mulut tak longkang. Amin. Nampak Amin tak? Alhamdulillah. Baik makcik I tak mulut longkang macam makcik-makcik lain di luar sana. Ya. Alhamdulillah, semua very modern. Okay. Then mana you dapat komen macam tu? Kalau makcik you tak I bagi? dengar lah. I kan listener. Claim. Okay. So I dengar lah. Ataupun I tengok kat video ke or you know, and then I macam okay. Tapi to be fair, okay, I macam-macam tak macam tu. Tapi I ada one or two pakcik yang every now and then dia macam dia nak kahwin macam tu. Pakcik Pakcik. Bukan makcik Makcik macam dah faham. Because I think to be fair, family I ada macam family kembangan I ramai lagi yang especially perempuan yang older than me tak kahwin lagi. So diorang tak boleh nak cakap apa sangat lah. Kan kalau semua dah kahwin tinggal I je yang tak kahwin lagi. Tapi tak rasa ke kalau makcik cakap lagi sakit daripada pakcik? Kalau pakcik macam okay whatever. Diorang probably just nak ada a topic to talk about. I rasa lah. Makcik sebab lelaki kan tak ada perasaan. So dia tanya je. Kalau perempuan dia suka tanya. Because I kan bila contoh pakcik I tanya kan, mesti dia makcik I macam you know. See? Itulah perempuan dia akan tanya mengikut hati lagi. So kalau perempuan tanya kita terasa. Tapi lelaki dia macam hari tu I cakap dengan I sembang-sembang kawan-kawan I kan, which ada lah juga lelaki ni, tapi dia tak nak claim diri dia macam tu. But diorang, all my girlfriends cakap lelaki ni memang bodoh. Betul. I tak cakap apa pun. Betul pun. Diorang sendiri yang cakap. Okay lah, maybe kita kena maki sikit lelaki because kita macam cakap pasal independent woman. Macam tu kan. So lelaki Alamak. Oh shit. Dah. Go on, cook. Okay. Apa tu dia? tak kawan-kawan yang cakap lelaki bodoh. Okay. So macam I ulang macam tu je. No, because dia punya bodoh dia bawa sampai ke tu. No, if you're stupid when you're like 30, you're gonna be stupid when you're 50. Faham. Tak, I think you're gonna be more. Because betul, bila betul, you dah tua and then you punya brain pun dah macam okay. Do not steal my coffee. Tapi tak semualah I boleh cakap. Lah Titi pun cakap pasal lelaki bodoh pula. Tapi tak semualah. Dan jarang juga lelaki nak tanya bila nak kahwin tu. Jarang lah. It's either pakcik tu kepoci. Ataupun dia macam just nak topik. Dia ada nak sembang, nak betul. tanya something macam tu. Life update, you know. Pasal apa lagi? Macam for me kan, ramai orang macam sekarang kan, orang okay, to be fair, before ni kita macam takut sangat macam bila dengar macam dah masuk 30, dah masuk 30 macam tu kan. Tapi like sebenarnya tak ada apa pun. Betul. Like to me kan, kalau you nak think macam nak fikir balik, 30 ni is actually macam your prime age. Yes, memanglah macam 25 tu macam you macam to be fair, macam when I don't know budak-budak sekarang, but for I punya generation is like macam bila you sekolah and you college, you still macam hingusan lagi. Macam muka you still macam hingusan. You baru nak dapat dunia. Lain lah dengan sekarang ni. And then you kerja baru you nak
baru you macam okay, a bit of my own money macam tu kan. Betul, And then betul. once you reach your 30, you dah macam ada certain, I don't know, maybe ada certain people ada certain position. If you're more capable, you memang pandai buat kerja, you ada certain position, you ada certain amount of money, ada certain amount of saving. Dia kira baru stable lah bagi I. You macam prime in terms of your, boleh kata looks, and probably prime in terms of financial juga. Betul? So macam you tak rely on duit. You won't, let's say if you're like in your 30s and you is single, independent, you macam, you won't rely on your boyfriend punya duit. Macam ada orang, if you couple time you macam 20s macam tu, apa-apa je boyfriend belanja. Dia tak belanja, rasa macam dia tak responsible. Bestnya ada boyfriend. Pula. But if you're like your 30s, contoh macam if you keluar dating ke apa benda kan, dia belanja, it's fine. Kalau you nak bayar pun it's fine. Macam you just, betul? Because dua-dua mampu. Dah stable dah. Betul? Because obviously if you're like in your 30s, most of the time you cari lelaki yang dah older stable lah, macam dah stable juga. I mean if you're okay nak cari nak be the provider, it's not my problem lah. Here we go again. Tapi macam ya, macam you probably cari lelaki yang sama-sama dah stable macam tu. So macam dia pun tak adalah this issue macam okay, ada rare case but tak adalah issue macam lelaki tak provide untuk dia. Kalau you kahwin ke apa yang lelaki tak provide, yes, lelaki kena provide, tapi macam just enough untuk you hidup dengan you boleh hidup, like bagi makan, tempat tinggal, pakaian, but basic tu cukup basic lah. Macam but if you want to live luxuriously, you pakai duit you. Betul? So bila cakap macam ni kan, I ada satu thought lah, macam perempuan dia kena kerja. I mean dia kena kerja yang ada duit sendiri. Jangan harapkan lelaki punya duit je. Betul. Contoh lah macam I rasa banyak lah kes macam dia study kan, bila dah kahwin dia siri rumah. Banyak. Itu ikutlah sesiapa nak jadi siri rumah. Because kita tak tahu like dia choose to be one or maybe husband dia suruh. Kalau tanya I pun nak jadi housewife, tapi kita ikut pun suami nak je. kaki. Kita pun nak duduk rumah tidur kan. Tapi tengok jugalah husband tu, kalau dapat anak Datuk Sultan, okay lantak engkau lah. Kan, tapi sangatlah susah untuk dapat kan. Kalau dapat Tan Sri ke benda kan, you ada dia boleh provide you money untuk buka business ke apa benda. So itu memang dah boleh, tak payah kerja dah. Tak apalah kalau belajar tinggi-tinggi PhD pun. Tapi ni kita berpijak di bumi nyata. Kita semua M40 dan B40. So kita kena work a little harder. Betul. Dan I rasa macam bila you ada duit sendiri, you macam okay dah jom keluar je, terus beli apa-apa. Tak perlu pun macam freedom. Nak minta duit. Macam tak duit nak beli tu nak beli. Macam apa je nak kena minta izin. Because macam I perasan like a lot of my friends macam because kawan I pun bekerja juga, tapi banyak yang macam maybe macam husband dia nak provide dia. So okay, macam itu lantak dia lah. Banyak yang macam nak cakap apa kat husband aku ni, because dia nak claim balik duit tu. But if you use your own money, dia tak boleh cakap apa. Betul? You belilah mahal-mahal pun, dia nak buat apa kan. Dia bukan boleh buat apa pun. Anyways, you at the same time you pun boleh contribute to the house. Betul, I pun nak cakap benda sama. Macam contohnya, I tahu macam grocery tu is tanggungjawab lelaki, tanggungjawab suami lah. Tapi it's not an issue pun kalau you nak beli grocery for that month. Sebab you pun ada duit sendiri. You tak perlu pun macam nak harapkan lelaki you je. Macam at the end of the month, okay jom grocery shopping. Betul. Macam okay, kalau lelaki tu nak tu lantak dia lah. Tapi bagi I, betul lah, I rasa kita ni mindset terlalu independent sekarang ni. Ya, betul. Kita macam dah very sebab tu kita macam okay je. Padahal sebenarnya tak okay tau. Kita patut bagi lelaki tu cabaran sikit. You nak hidup, ingat murah ke nak kahwin aku ni. So kita baik tu. Okay. Like
Tapi guys go for Mungkin sebab kita dah biasa pakai duit sendiri kot. Sebab tu kita rasa macam tak apa ringankan beban dia. Padahal itu memang kena beban dia. Betul. Okay, kalau kita layan macam kalau husband awak tu yes. Tapi kalau if you girlfriend dengan boyfriend, Oh tolong please lah. Jangan spend mak duit untuk partner yang belum halal. Betul. Bazir. Orang akan menyesal je. Kalau break up bazir je. Tapi kalau korang nak spend birthday, okay lah. Macam birthday dia birthday you. Macam tu it's fine lah. Sebab birthday je pun. Tapi kau nak sambut monthsary, anniversary, valentine semua, kau sangatlah, kau jangan sampai aku pukul kau Marah. Kak Sarah marah. Kau tolong. Tak payah tak payah, sumpah. Okay, I rasa kita dah lalut. Kita dah lalut jauh. Because sebab kita tak puas hati dengan lelaki. Basically itulah kan. Yes, kita tak puas hati dengan dia, right? At the same time, I rasa maybe tak puas hati dengan orang yang relationship yang dah kahwin. Sebenarnya bitter, we're being bitter. Tak, tapi you fikir balik lah, masih nak answer dalam topik ni lagi Tak adalah macam you cakap tadi kan, macam it's not an issue pun kalau 30 tak kahwin lagi kan. Betul pun. Macam kalau let's say kalau you kahwin awal pun kalau tak happy dengan kahwinan tu tak best juga kan. Betul. At least kalau you macam okay, macam 30s, you financially stable, you macam prime, you're in your prime in terms of your looks, and then macam apa yang cakap? I baru ni distracted je. Apa yang cakap dia? Taklah, bila you dah 30s, you dah okay, tapi apa pun the point dia? Lepas tu macam what the hell? Apa benda ni? What the hell? Okay, continue. Okay lah, kita cakap pasal actually kita dah cover financial dah. Ya. Okay, nanti it's gonna come. Jangan sampai. Alah ni. Orang ni juga. Apa? You get the masalah. What? Dia tengah maki I punya whole existence ke? Dia cakap DNA. Bukan, dia cakap nanti dia kena edit lagi. Oh, no need lah. Tapi aja. Okay. Okay, continue. Apa tadi? Okay lah, selain daripada yang kita cakap tadi kan, apa lagi cabaran yang kita dengar ataupun kita sendiri experience? What? Maybe tak nampak. Salah. Excuse me. What? You orang alihkan sebab dia masuk kamera lah. Okay. You know what just Excuse me. No, it's mine. Okay, I'm just gonna put it here. Okay, sabar. Nanti dia edit kan. Okay, kalau dia edit bagi saya kau kejap pun. Actually, Saya lupa tu. Lelaki dalam relationship ada lelaki rasa intimidated. Oh. Ataupun itu je lah. Sebab kewangan kejaya kita dah buat. Cabaran pun kita dah buat. Basically relationship lah. I macam cakap something ni. I sumpah tak ingat tu. Itu je lah. Haha, Iman kena edit. Nyet. Sabar ya. Actually, nyet. Iman kena edit. Ha. Okay lah. So basically kita dah cover cabaran. Cabaran. Tapi ada banyak. Actually banyak lagi. Banyak je. Cumanya ini apa yang kita cakap kita sendiri lah kan, dengar ataupun yang kita pernah dengar orang selalu. Tapi kan actually ada satu TikTokers I tak follow lah, tapi dia selalu lalu FYPI. Dia sangatlah bagi I independent gila. Like every day dia akan bagi satu video untuk girl.
yang macam dia tak ada lah macam betul-betul how to be independent woman, tak ada lah. Cumanya video dia tu menunjukkan dia sangat independent woman and dia memang sampaikan video-video tu untuk dia punya golongan. Okay. Faham tak maksud I? So macam contohnya dia dah 30s lah. So dia kata so girls yang macam late 20s tu please jangan buat ni, jangan buat macam tu. I sangatlah macam dekat video-video dia. Kalau you ambil benda tu sampai hati, you akan rasa macam wow, perempuan ni macam tu lah. Betul lah you cakap ada aura dia. Macam kita nak dengar perempuan ni cakap apa. Tapi kalau you setakat dengar je, mungkin tak faham lah kot apa yang dia cuba sampaikan. Macam kalau you relatable lah macam tu. Faham. Apa lagi? Kalau lagi satu macam another cabaran is okay, tadi kita dah sentuh about finance and also Kerjaya macam lah. kerjaya kan. At the same time macam another cabaran is you susah nak cari partner. Betul. You susah nak cari partner in a sense yang firstly because a lot of guys are intimidating dengan perempuan yang yes, satu memang diorang macam okay, firstly a lot of guys dah tak ada dah, semua dah kahwin because lelaki sekarang memang kahwin awal. Okay. Secondly, I dengar macam orang gelak kat sana. Secondly because dia rasa macam macam intimidated because dia rasa macam I nampak banyak sangat video because macam ni, because girls yang independent ni there's a reason why diorang macam they go through this independent life instead of settle down. So meaning dia macam dah go through macam mungkin dia terlalu dewasa sebelum umur dewasa dia. So macam lelaki macam takut. So macam lelaki macam rasa macam intimidated, macam diorang dalam otak diorang mesti dia ni problematic bila single. Kenapa dia still single? Mesti she's problematic. Picky. Selalu dapat picky. Ada maybe red flag. So diorang fikir macam tu. Tapi maybe that these perempuan-perempuan ni they decide not to go for you or your bunch because korang punya otak immature. Ataupun dia punya experience lah. Dia pernah dapat this guy kan. So dia dah ada experience with ni, macam ni. So you know what? Let's just stay single. Stay independent. Maybe. Tapi ada juga tahu satu. I mean close friend I lah. Dia lagi tua daripada I lah, older than I. Dia tak pernah bercinta tau. Tapi dia dengar macam mana? Dia dengar kawan-kawan dia bercerita pasal cinta semua ni kan, yang membuatkan dia decide untuk no, aku tak nak bercinta. No, aku tak nak kahwin. Faham. And dia sangatlah macam aku tak perlukan. At the same time kadang-kadang dia macam aku tak perlukan kawan pun, aku nak buat benda ni. Because setakat partner, kawan-kawan pun macam tak apa, aku boleh buat sendiri. Macam tu. Sampai kan I pernah question dekat dia macam takkanlah macam tak nak langsung kan kahwin kan. And then dia jawapan dia tak nak, sebab dia kata dia tak nak menyusahkan diri dia nak fikir untuk dua orang. Contoh sekarang ni dia hidup seorang kan, tiba-tiba nanti dia kahwin, dia kena fikir pasal suami dia juga. Dia kena jaga suami lah basically kan. So kenapa dia kena fikir dua orang sedangkan dia boleh fikir seorang je. Masa tu I dengar itu dia macam wow, ada juga I fikir macam ni. I mean understandable. I because faham, dia dah lama tapi sangat hidup seorang. Macam at the same time macam because you dah lama hidup seorang, you dah very comfortable being on your own. So you macam kenapa aku nak rosakkan this peace. Dia punya mindset tu like sebab office hour kan. So macam dia kata, yelah balik kalau tak nak makan dah lantak lagi tidur je. Ni kalau ada husband kena masak kan, nak tak nak kena masak juga macam tu. Betul. I macam okay, macam I faham tapi I macam tak boleh relate sebab I still nak kahwin juga. Macam tu. Walaupun lambat pun tak apa, janji kahwin lah. Betul. Tapi ni memang mindset yang betul-betul no. Memang firm, very macam firm. wow. Tapi sayang jugalah. I mean macam tapi jadi kan orang kata cakap-cakap macam ni, jadi kahwin ke?
Betul. Tak nak jadi kahwin paling laju kan. Dia dasar orang kata macam kalau everything that you do jangan over sangat. Like macam ada balance. So if you believe in something pun ada balance. Masa kita hidup kat dunia ni pun there's a balance. You akan ada relation with manusia and you also kena ada relation dengan Tuhan. Alhamdulillah. 10 malam terakhir Bulan guys. Ramadan 10 malam terakhir ni. Ya Allah. Setiap episode mesti ada Islamik sikit. Mestilah. Kita kan hala tuju kita kan untuk syurga. Yelah. Sama juga. Tak, masalahnya episod sebelum ni judge orang gila-gila tapi kan neraka syurga. Yeah, kita kena ada balance in life. Okay. Okay, and then apa itu cabaran kita kan? Apa lagi cabaran yang kita Dalam relationship lah. A lot of things are relationship. Basically dia memang ni lah, relationship, financial, dengan you punya kerjaya lah. Tiga ni selalu. Financial kerjaya tu is bukan cabaran, it's actually a pro. Tapi dia akan jadi cabaran untuk lelaki lah kot. Yes, but not for perempuan. I mean if the guys go for perempuan yang tak ada kerjaya then gulak lah. I mean you gonna okay, not to me or any Sumpah housewife tadi out baru there. cakap nak masuk syurga Ya tau. Allah. Dia dah judge orang. Astaghfirullah, bak kata Nisha. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. No, because I bukan nak kecam housewife. I mean, maybe it's not their choice untuk jadi housewife. Maybe ada certain tu, maybe like husband dia yang macam, or family husband dia macam, you kena jaga your kids punya education. So that's why and then like your husband mampu je nak tanggung, macam tu. Then it's not my problem lah. That's your problem. Tapi itulah, I mean, if you look for perempuan yang ada income juga, then lessen your burden. To me lah. Itu satu. Satu lagi, jangan jadikan benda tu macam mana? I perasan kan, kalau macam orang dah kahwin juga kan, kalau macam wife dia lagi macam dominant kan, dia akan rasa macam you cakap intimidated tadi, and then dia tend to do something bad. You mean lelaki? Because of you nak someone yang you nak dominant, you nak Because jadi itu memang dominant. sifat diorang. Tapi bila you dapat macam you kahwin dengan independent woman kan, dia punya dominant tu lagi kuat tau. Maybe macam and then maybe one of the reason why lelaki macam tak nak perempuan yang macam ni, yang Betul. because dia rasa intimidated. Sebab tu perempuan ramai, perempuan independent, ramai single. Because lelaki, Sebab lelaki tak ada. because perempuan yang berkejaya ni ramai single because lelaki tak nak, because dia rasa intimidated, because dia tak boleh control. mencabar ego dia. Dia tak boleh control perempuan tu juga. Betul, because at the end of the day it all goes down to duit. Kalau macam wife dia makes more than him, dia pun tercabar ego aku. Ya tu. I think it's in diorang punya I don't know, blood, it's in memang dia punya apa nak kata? Nature. Diorang nak have more. Which is bagus tapi janganlah in a bad way. Yeah, and then perempuan pun if you dah berkerjaya, you ada banyak duit and then you kahwin, janganlah nak menunjuk sangat. You still kena ada hormat dekat suami tu. Ni cerita pasal suami isteri pula dah. Padahal ada hati. Padahal member tak kahwin lagi ada hati nak nasihat pasal Masih fail lah relationship. ada hati. Biasalah macam tu kalau kita single, orang couple suka minta nasihat pada yang single ni. Betul. For Macam no terbaling reason. banyak experience padahal tengah gagal juga ni. Maybe because kita ada objektif Ataupun kita punya pemikiran, kita tak terbeban dengan kita objektif lah. So macam kita just this is what I read about this, but it's not based on experience. So betul. you tak put any emotion in your opinion. Betul. Tapi kalau you dah pernah ada in certain relationship, you ada emotion macam
Kalau contoh I cerita kat you something kan, you macam apa nak, you bodoh tu, sebab you pun pernah rasa juga. Tapi kita tak, maybe ada a different story, a different mesti side ada, of the story yang betul. gitu. Ni dah macam dah Kita masih kena lebih. tak, ini dah macam advice dah untuk orang-orang kat luar lah ni. Dah macam dah penghujung dah ni. Because I memang bakal jadi advisor. Clip. Okay, because tadi kita macam banyak cakap pasal the pros of being an independent woman kan. Tapi sebenarnya maybe kita boleh put a pause on that and kita boleh fikir Cons there's also the downside of being independent lah. So one of the things is I think macam dia ada pressure juga being independent. Macam the pressure, macam contoh kalau you ada pasangan ke apa benda, any decision that you make, you boleh macam ada second opinion macam tu. Oh, kalau ni let's say kalau you ada someone lah Kalau macam ada someone, tu, faham? Tapi macam if you seorang-seorang, macam any decision that you buat, contoh kalau faham. you dah tak ada parents or macam maybe the siblings you pun dah Ataupun you ada duduk lagi, jauh lah you basically. duduk jauh. So macam every decision that you make is memang you punya own choice. So macam dia punya sometimes the result tu kalau teruk ke baik ke, ya, itu you to bear. Ah. So macam one of the cons is macam tu jugalah. Betul. Sebab tak, actually orang nampak macam wow ni yang hidup independent woman, tapi tak. Macam you cakap, dia actually ada banyak pressure. Selain daripada partner, maybe family. Family pun boleh jadi juga. Betul. Which is contoh, family basically bila Tu you je lah. dah 30s, Dia tahulah. bila you dah financial We stable, all know where this is you going. dah macam ada everything lah bagi diorang. Of course, diorang akan tanya bila nak kahwin. Nak kahwin, the tree. Lagi-lagi bila you dah masuk umur 30-an, lagilah soalan tu macam harian punya attack. Harian. Harian lah. Lagi kalau you duduk dengan, I think lagi pressure if you live with your family. Betul. Maybe kalau you live alone. Kalau you duduk dengan family tu, automatic anak derhaka tu title you. Sebab hari-hari you akan menjawab. Kena hambu-hambu. Okay. So macam I cakap lah, bila nak kahwin, diorang akan tanya bila nak kahwin kan. Sebab yelah, macam you cakap, dah 30 of course dah stable, dah ada career, macam memang dah okay. Boleh kata asset lah, asset pun macam ada dah. Macam tu. So apa lagi nak? Memang you perlukan lelaki lah. Tapi kenapa macam at the end Society. kena juga kahwin macam tu, faham tak? Tak boleh ke macam biarkan je perempuan? Tak, macam okay, macam kalau especially macam orang tua lah, apa-apa sih mesti diorang akan macam bila nak kahwin. Kenapa Tapi kahwin kan, tu is imagine macam you dah, untuk diorang kahwin tu is like macam you dah kahwin tu, you dah like you baru dah you dah macam you dah reach nirvana lah. cukup lah hidup you. Macam hidup you dah complete lah. Macam tu. Tapi kan imagine you macam you dah ada successful career, you dah reach finally dah reach financial independency. Tapi orang tengok you, tak still kahwin lagi, single macam no lagi. point you ada all this, you still tak kahwin. Tak ada macam partner tu. juga. So macam maksudnya tak cukup lagi lah keadaan It's kehidupan not you enough. tu kan. You buat lah macam mana pun. You study, you kerja lah macam orang gila, balik pukul 11 malam, siap malam. Gaji pun. RM20,000 pun Gaji kan. RM20,000, RM30,000, naik pangkat macam mana pun. You tak kahwin, you're a problem. Orang betul. You, orang akan macam assume you yang masalah. Yeah. Because macam you kejar sangat career, you kejar sangat gaji. So macam mana so macam tak ada masa nak find a partner. Tapi macam tu. salah ke kalau ada orang, I mean, to be honest, I pun ada pemikiran macam tu. Because to me Tapi kenapa dia macam nak salahkan juga perempuan? Okay, kita pusing kejap kan. Kalau kita bukan cakap pasal independent woman lelaki tak ada pula orang macam complain dia. Kan? Orang akan cakap macam diorang nak find the right partner macam tu. Boleh pula lelaki tu kumpul aset dulu. Tapi perempuan macam kita ni macam like an object, tau tak? Betul.
Kan? Like, lelaki macam it's fine. Macam Kahwin kenapa lambat kahwin juga yang adalah dia punya rukun pertama. I don't know the words. Rukun pertama kehidupan. Selagi kau tak kahwin, bawah-bawah ni semua kau tetap tak nampak, orang tak nampak. Kalau kau dah kahwin, kau dapat semua baru orang kata macam okay, perfect life. Wow, macam orang tu. akan cakap macam dah lah dia macam career dia dah peak. And dia kahwin. Macam power couple macam tu. Macam itu mentality yang memang tak boleh nak Tak boleh, susah. nak hilangkan, nak dibuang memang tak boleh. Sebab kadang-kadang benda tu datang dari parents sendiri juga. Tak payah dengar macam makcik pun lah. Betul. Macam to be fair, macam my parents tak ada push. I pun tak ada lah benda tu. Because I think diorang nampak how penat kita kerja. Tiba-tiba I rasa penat. Tapi kalau kita tak penat bekerja, then penat buat apa? kita akan penat buat apa? Macam tak ada purpose of life dah. Betul. And then probably one of the reason tak jumpa partner because sibuk bekerja. Ya, mungkin lah weh. Sebab tu bos I sampai nak cari kat I jodoh. Betul. Dia nak buka jodoh punya. Like every single day dia akan cuba canon kan. Betul. Masalahnya dia canon dengan orang yang kena masuk Islam, kena convert. Yelah. I macam okay whatever. Tapi itulah one of the pressure. And then like orang tak nampak, macam ada orang macam tadi kita cakap, like some people nampak macam wow, macam tu kan, like you ada freedom to do anything. Like yes, you ada the freedom, tapi actually itu you nampak luaran je. You tapi tak tahu di sebalik dia punya freedom dia tu, dia punya in order to achieve apa yang dia achieve tu, dia ada, because kita semua manusia. Betul. So dia ada dia punya lonesome moments itu. Betul. Lagi-lagi yang bukan duduk dengan parents lah. Yang macam duduk seorang ataupun duduk macam sewa lah basically kat KL ni kan, macam kerja kat KL. That's why a lot of macam I don't know about guys, but I think that's why ramai, because I think macam kita manusia ni maybe fitrah kita is ada companion kot. But macam that's why orang perempuan ramai yang macam kalau you macam dah at certain age you still tak kahwin lagi, you settle for adopting cats. Okay, orang yang tak suka kucing tak boleh relate. Tapi you settle for adopting cats. Tapi I ada niat untuk duduk seorang tu. Oh yeah. Tapi untuk adopting something tak. Dia because you hidup dengan family you, so you rasa macam you nak ada alone time. Macam tu. Maybe lah because logic. Tapi betul lah you cakap orang akan tiba-tiba macam adopt cat lah. Because dia nak companion. Macam kalau kita Muslim, kita tak boleh adopt anjing lah. Kita go for cats or kalau jenis yang, and then I mean you ada adoption of pets punya proses. Kalau you jenis suka ikan dengan benda, you belilah ikan dengan benda. Tapi mostly kucing. Betul. Because kucing boleh plus macam if you pegang kucing tu kan, you bawa balik kerja, you stress kan, you pegang and then you gejek, you boleh reduce your stress. Betul. Macam kucing je I dah Dia takut kucing. Tapi bukan salah I salah my parents tak bagi pegang dia dulu. Sebab I think okay, kita nak lari topik lagi. But before kita go back to topik kita, sebenarnya to me kan, kalau kucing ni you kena expose. Like if you're not expose, macam I honestly I rasa kalau I tak expose time kecil, kenapa I akan takut kan. Sebab tu because there's this like weirdly cute beast looking thing yang living in your home rent free macam tu. Macam kadang-kadang kalau Kira kan, by the way Kira is my cat yang very very cute. Very cute.
And then macam yes, even orang yang tak suka kucing pun cakap dia comel. You mean dia dengan dia punya bow tie tu. Dia ada tie, dia business woman, okay. Dia main-main. Dia pukul 10 malam pun buat kerja lagi. Independent cat. Yes. Dia independent. Tapi dia tak stress dengan hidup dia because dia rent free. Dia tak bayar. I dah cakap dia suruh bayar sewa tapi tak nak bayar sewa rumah dia lagi besar weh. Betul. Before ni dia ada penthouse. Tapi dah settle down to rumah teres. Okay, dah jauh sangat kita lari. Apa tadi nak cakap sebenarnya? Saya tu dia punya Apa? macam lonely lah. Lonely. Ya. Tapi ya macam you go for adopting cats lah bila you lonely. Tapi macam Tapi kalau macam tak adopt kan, macam a few of my friends lah, dia macam zombie kehidupan dia sebenarnya weh. betul. You bangun Macam- pagi, pergi kerja. Kalau Itu you je balik petang, basically sampai malam lah kan. Balik rumah, makan, mandi, semayang semua. Hidup dia mundane macam tu. Macam every day. Bila kita cakap pasal lonely kan, and then tadi you cakap pasal kawan you macam up and go, pergi travel macam tu. Is it because dia nak seek for like macam apa orang kata like a challenge, and then dia kata dia tak ada buat itinerary, and dia terus up and go. Tapi back to dia punya MBTI, faham tak? Bukan MBTI sangat, macam personality dia jugalah. Kalau dia memang jenis yang tak suka plan, dia suka macam lenjan je, bagi I itu bukan challenge jugalah. Itu dia rasa fun buat benda tu. Tapi macam orang yang macam tu lah. Tiba-tiba I pula Tazah, macam I terfikir juga, is it like because you're lonely kan, so macam like if you're travelling and then you meet a lot of, I mean kalau you tak ada social anxiety then you meet a lot of people macam tu kan. So maybe that's why. Betul lah. Kalau I tengok dia, actually dia introvert. Oh ya ke? Dia introvert. Tapi maybe because of dia pergi negara orang travelling, because of that dia boleh macam mingle dengan orang kot. Tapi bila dia dekat dia punya own country, I tak rasa dia boleh mingle dengan orang. You tak rasa ke actually kalau macam you mingle dengan orang negara lain, you lagi more friendly, tiba-tiba you extrovert? Is it because okay, I ada tengok satu cerita ni. It's a life on vacation. So dia macam when you're on vacation, you jadi a different person. Kan? So I rasa Sama macam ada satu cerita Korea ni yang Siti yang Ji Chang-wook berlakon tu. Ji Chang-wook berlakon dengan Okay. siapa nama perempuan tu yang berlakon cerita Di Son of the Sun tu. Han Ji-won. Ha. Oh, I tahu ni something city kan? Something Siti. Kan macam dia jadi a completely different person. Actually dia I tengok episode tu 2 episode je, I tak tengok sebab slow. Okay, dia quite slow tapi macam ya, dia interesting dia juga. Tapi macam dia yang the real her is very macam timid macam tu. You tengok dia macam very outgoing, macam YOLO, you only live once kind of perempuan kan. Tapi sebenarnya tak. Bila dia go back to dia punya life, dia very macam adventurous macam tu lah. no, bila dia go back to dia punya life dia yang original life, Okay. dia macam very mundane, macam tiba-tiba tak larat nak buat semua benda macam terbaring kat. tak ada macam tu. Yelah tapi macam Ya, completely dia macam 180. slow lah. Dia memang 180 tukar. Memang completely bukan dia. So macam to me like if maybe you because you macam rasa macam lonely, you macam rasa tersepit, and macam I know maybe because of pressure banyak sangat macam tu kan. So and then you go travel because you nak Lari buang, you daripada, nak lari from you punya punya real loneliness. persona. So you bila you travel you jadi macam orang lain. Different person, betul? Especially when you travel alone. Kalau you travel dengan family tak ada Tak, beza tak sangat. rasa sangat. Because you ada companion juga. Tapi kalau you travel alone, you memang kena
put yourself out diri there. sendiri lah. You tak boleh macam takut macam tu, no. Even kalau you introvert pun, you kena put yourself out there. You kena keluar dari comfort zone you lah basically, betul? So macam is it like that's why kita yang single ni suka pergi travel? Maybe ada certain orang macam tu lah yang dia rasa juga benda tu. But then I go back to my other friends juga kan, yang macam duduk dekat sini, anak perantau lah orang panggil kan. Diorang duduk sendiri. Kadang diorang ada tau macam malam-malam pukul 1-2 pagi kan, diorang text saya macam weh sunyi malam ni. Oh ya ke? I yang duduk dengan family, I tak boleh relate tau benda tu. Tapi I boleh faham dia punya lonely tu, faham tak? Because you pernah like for a few good weeks you duduk seorang-seorang macam tu lah. Itu pun I cakap dengan dia macam bosannya nak buat apa. And I end up balik kerja lambat. Sebab macam tak nak buat apa kat rumah kan. So I rasa rasa lonely tu sebenarnya lagi kuat tau daripada orang nampak kita dekat luar macam. I think macam when you're lonely, you macam nak hilangkan that rasa lonely, you kerja keras, you balik lambat supaya you boleh lupa kejap. Kan? So at least you penat, you balik tidur. So you tak sempat rasa makan pun tak sempat fikir. Sebab dah memang dah malas dah. Betul. Tapi maybe actually kan, when you deep dive lagi kan, maybe yang is things yang kita biasa macam contoh kalau kita tengok, people always say macam you know kalau bos-bos, especially perempuan lah, perempuan kan macam emotionally unstable sikit kan. So and then when you get older and then you reach menopause ke benda kan, you macam makin mood you swing lain macam sikit, boleh change every so second macam lah. kita kan selalu, people always say macam macam tiba-tiba kita, contohlah kita call officer mana-mana kan, tiba-tiba macam kita tanya je, tiba dia marah kan. Lepas tu kita punya stereotype apa? Mesti tak kahwin. Start kahwin lagi. Start kahwin. Dulu I ada satu kawan ni kan, memang mulut bontot gila. Dia cakap apa tau, like kalau macam ada one of the macam colleagues ke yang dia macam tak berapa suka macam tu kan. Contoh dia macam moody macam tu kan, you tahu dia cakap apa? Mesti tak dapat. Betul lah. I mean lecak. Why? We're all 18 and above. Okay. Dude. Tapi betul pun, orang pun akan stereotype benda tu. Mesti orang tak dapat. Macam tu, apa benda siul? Mesti tak bahagia. Tapi mesti laki baik lambat. Laki outstation. Tapi ini yang macam kahwin. Tapi ini yang dah kahwin tau. Imagine macam kita selalu macam kalau cakap pasal bos perempuan kan, it's time for me to sleep already. No, macam kalau kita cakap pasal bos kita lah. Kalau kita punya line of work, you can see that a lot of macam, because kita punya line of work, kita orang punya line of work memang ramai perempuan. So and then a lot of people yang macam pangkat tinggi, especially Cina, selalu tak kahwin. Betul. No, actually kita punya kerja pun ramai je tak kahwin. Ramai tak kahwin. Tapi I rasa kalau Melayu ramai kahwin lah. Ramai kahwin. So macam my friends always cakap macam, Amy, kau better kahwin before you reach certain position. Kau tak nanti kau jadi macam dia. Macam tu. Selalu kena macam tu. And to be honest, I rasa tu benda tu. I rasa macam adalah macam certain dia tu I macam fikir, kalau aku terus hidup macam ni, bila aku nak kahwin? Macam betul. Aku balik lambat. Kan ada peak period kan, kadang kita balik lambat malam juga kan. Kadang masa tu I terfikir, kalau macam ni kan, tak boleh kahwin doh. Kesian laki aku. Macam tu. You tak ada masa nak. That's why I selalu cakap like, kalau I kahwin, I akan resign betul-betul dia. Pergi cari small. Because tak boleh. Contoh kan, you nak kahwin pun bos you tak bagi cuti. I ada sampai kawan yang, okay, kita lari topik sikit.
I ada kawan yang okay dah kahwin and then macam kita memang I think kita punya line of work ni there's no such thing as tak peak. Betul. Like every day Hari-hari peak. Every day speak. So macam I ada kawan ni sampai okay dia kahwin. I mean I think time tu dia macam baru recently kahwin. And then you know what dia punya boss cakap? Apa? Because I think boss dia tak kahwin. Okay. Okay, this is another thing. Dia takkan faham. Dia takkan faham. Ini okay, kita lari topik tau. Boss dia cakap apa tau? Because dia orang macam handle like a public listed company and thing kan. Make sure jangan pregnant time tu. Tapi actually kalau you macam cari kerja kan, nak tukar kerja, cari kerja, soalan tu pun orang tanya juga. Betul. Ada plan nak kahwin? Ada plan nak pregnant? Macam tu. Betul. So agak habis dah? Oh, dah habis ke? Tak. Habis dah? Habis. Oh, habis. Sekejap ni. Itulah. Makan. Gosip-gosip balik. Okay, sekejap. Before that, I kena ni. Before I miss I punya track. Macam apa je? I kena key in. Okay, every day I akan validate I punya steps. Iklan. Kita back to kita punya another thing yang I perasan is that another challenge lah yang I think even I pun rasa yes, kita boleh cakap macam kalau you tengok kat social media macam I don't need nunggu. I tengok kat social media macam always yang aku dah nak kahwin, like I'm just gonna be the like rich auntie macam tu kan. Tapi yes, dekat social media macam tunjuk macam tu, tapi sebenarnya you rasa macam you dah ketinggalan in life. I think it's probably the society. I think because it's at the end of the day it goes back to society. Like betul lah. Macam society tu memainkan peranan yang besar dalam hidup macam you rasa tu. macam you ketinggalan because kita macam dalam hidup ni is an unwritten rule, and by the unwritten rule is you lahir, you sekolah, you sambung belajar, you kerja, you kahwin, you dapat anak, and it's the circle of life. Okay. Itulah. So macam bila macam tu and you're stuck in dekat career, you tak go to this next stage of life which is kahwin. And but then a lot of your friends dah move on to the next stage already. So you rasa macam ketinggalan. Ketinggalan ke perkataan tu? You rasa macam your life dah basically macam you dah tak ada siapa-siapa lah, sebab kawan-kawan you semua dah ada family. Betul. So you back to alone and you akan no, because even if you macam contoh kalau you hang with your friends yang macam dah kahwin kan, you akan rasa macam yes, time hang tu hang lah, tapi you rasa left out jugalah sebenarnya. Because dia macam ni, because then your friends contoh ada, bila you hang with a bunch of friends, ada yang dah kahwin tak ada anak, ada yang dah kahwin tak ada anak, then diorang akan macam I have to go back early because I ada anak kat rumah. Ataupun I have to go back early because I have a husband waiting for me at home. Ataupun husband I tunggu kat bawah ke or kat kereta sekarang ke. But you kena buat benda seorang. Betul. You kena drive home seorang. You kena lepas tu masa dia balik tu lah you akan rasa macam kalau tak ada siapa fetch you, you penat nak naik LRT ke apa, you kena naik Grab. Betul. Yang banyak duit kena habis. Betul lah. Tapi so itulah that's why dia macam rasa ni macam rasa macam dia macam sedih sekejap ni. sedih sekejap. Member dia nangis lah kat sini. Itulah. So macam that's why I rasa macam you macam rasa
terpinggir lah daripada yang lain tu. Betul. These are one of the apa perasaan yang orang nampak macam bestnya kau boleh pergi tu pergi dengan seorang kan, tapi yes, memang ada pros dia, by memang ada, I think dia macam, tapi dalam setiap 6-7 lagi tapi dalam semua basically kalau bukan independent woman pun basically dalam kehidupan masing-masing pun ada pros and cons juga. betul. Kalau you dah kahwin pun ada je cons challenge je. that you face, yang kalau you independent, you're still in your 30s pun you still ada challenges that you face juga. Macam tu. So At the end of the day tak payah dengar cakap orang. betul. You just live your own life. Ikutlah apa Okay, yang nak macam to me, yeah, because at the same time, okay, I dah ingat dah apa yang cakap ni. At the same time, Okay, cakap dulu sebelum hilang. Cakap dulu. okay, at the same time, Siapa dah hilang balik? Aimi tak sampai 5 second pun. Baik, you cakap je lepas ni. Jangan macam, okay, I dah ingat. Nanti you lupa. You cakap je terus. apa dia cakap? Ish, lupa langsung tu. Okay, continue. Okay, itulah baik. Macam Dah lah, fikir je lah. Nanti Imi ambil part ni. no, because macam to me, like actually macam from what I can learn from this kan, kalau you tak nak rasa macam the pressure ke apa benda, you just you don't have to follow orang lain punya timeline pun. Contoh kalau orang macam kerja, because different people dia punya goal dia lain kot agaknya. Betul. So I ada je kawan yang memang no, aku tak nak kahwin. Nak capai ni dulu semua I baru just boleh kahwin. want to, I just Usually want lelaki to lah be ada bahagia. mindset macam tu. Macam okay, aku kena ada rumah, kena kereta, kena tu, baru aku boleh kahwin. Macam tu. Tapi perempuan pun ada je. I think Perempuan macam ada. I think like rasa macam orang kata like you tak ada orang lagi ke, tak nak kahwin lagi ke. Tak nak cari. Maybe when you reach certain age, you dah rasa macam Malas dulu dah. lagi ke. Dah malas dah. Biarlah benda tu datang sendiri. Plus macam for me kan, okay, let's say macam ada certain people dia rasa macam fun kalau contoh kalau you pergi ke tempat kerja baru, macam you meet new friends macam tu kan. Tapi I rasa macam benda tu dreading. Like if I nak tukar kerja, even macam let's talk about like macam career, macam you pivoting your career ke benda kan. Macam for me the first, I don't know, maybe I ada social anxiety kot, but the first I macam kena buat kawan baru. Actually I pun rasa juga benda tu. Tapi I okay. Macam you cakap, maybe because of your ada social anxiety ke sebab tu. So macam dia bukan senang macam, and then plus you macam dah start You kena macam start all over again lah. you can start over again. So dia macam itulah. Ya, I I mean, mean benci tu. apa? Sebenarnya macam 2 months awal tu you nak Macam kena awkward. kena fake. Fake, betul. Oh my gosh, I memang fake gila time awal masuk. And then baru je dia tahu ni, ini sebenarnya tak betul. After what? 6 months. Betapa lamanya dia fake. Dan memang bila dia dah tahu perangai I sebenarnya, dia macam perempuan gila ni. Ya, perempuan gila nak apa lagi? Dia dengan cakap slow. Cakap slow sampai hari ni I pekak. Sebab dia makin lama makin pekak. Anyways. Itulah. Okay dah. Situ je. Sampai situ je. Nanti cut. Yeah. So anyways, maybe you guys boleh bagi tahu, maybe you can share with us your story about being, how it feels like to Ataupun be. kita nak ni buat group independent woman. Mungkin boleh. I think I rasa macam I nampak dekat threads ramai macam dia buat macam kita next week kita akan nak buat macam kumpul. betul. Apa yang nampak next week hiking kat ni siapa nak join, perempuan boleh
Actually Yeah, bagus lah we benda should macam do tu. that. Betul? Macam maybe kat situ because kita maybe senang buat kawan because kita orang semua like relatable macam tu kan. Lepas tu korang pergi dengan orang yang ada satu hobi dengan korang juga. Betul. Betul, best lah sebenarnya benda tu. So macam I boleh lah pergi concert together siapa yang Betul. Actually jumpa orang yang tiba-tiba macam tu pun lagi betul daripada because kita kenal yang lama. kadang-kadang you macam where have you been all my life macam tu. Betul? Tiba-tiba macam klik gila. Sebenarnya kawan yang you dah kawan before ni sebenarnya tak berapa klik pun. It's just that for the sake of kita dah kawan lama. Betul? Gitu. Tapi sebenarnya tak klik sangat pun. Tapi maybe you akan klik dengan this new found friend. Okay, anyways, I think kita lari topik. Okay, but anyways. Dah tak ada anyways dah. Nanti Imran ambil yang belakang tu dua. Anyways, this is the end of our episode. And we can maybe tengoklah macam mana kan. Tengok mood kita orang. We'll see you. Kita tengoklah berapa lama kita cuti raya. Lah tiba. Betul. So kita orang pun penat juga. Okay, bye.